Mari kita berdoa, saudara. 让我们祷告。 Tuhan, kiranya lagu yang baru kami nyanyikan itu merupakan perenungan kami, Tuhan. 主啊，求你帮助，让我们所唱的诗歌成为我们所思想的。 Sebagai manusia, kami menyadari betul akan segala pimpinan dan juga rencana-Mu, Tuhan. 我们人，我们知道，我们应该需要主的带领。 Itu sebabnya ketika kami menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini, kami senantiasa belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup 所 kami. 以，当我们遇见任何困难的时候，我们试一试来思想，来明白主的旨意。 Tuhan, pada pagi ini kembali kami akan belajar firman-Mu. 主啊，今天早上我们要思想主的话， Kami belajar untuk meneladani kehidupan-Mu sebagai manusia yang ada dalam dunia ini. 我们要学习你的榜样，让我们在世上也过如此的生活。 Tuntun kami Tuhan supaya mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. 求你带领我们能够明白我们所读的，我们所听的。 Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hati dan pikiran kami supaya kami boleh tercelikan mata kami. 圣灵帮助我们在我们心中工作，打开我们属灵的眼睛。 Urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan dan juga hamba-Mu yang menerjemahkan. Tuhan beri pakai kedua hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. 求你高摩你两位仆人讲道翻译的都在主面前蒙恩。 Engkau mengetahui segala keterbatasan kami, kekurangan kami. Bila Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami, Tuhan. 主啊，你知道我们每一个人的软弱，求你帮助加添在我们的生活里面。 Sehingga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. 让我们今天所讲的一切都能够每一个人都能够明白。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara yang kasih Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们，早安！ Sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. 感谢主，今天我们还有机会来到主面前敬拜主， Itu anugerah yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan saudara. 这是非常大的恩典，是我们今天早上所接受的。 Hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema, 今天我们学习一个题目， yaitu mengajar dengan kuasa. 那就是上帝的话满有权柄。 Saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara membuka dari kedua Injil, yaitu Injil Markus dan Injil Matius. 我们要打开两处经文，马可福音还有马太福音。 Pertama kita akan baca Markus pasal 1 ayat 21 sampai 22. 我们先读马可福音第1章21、22节。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti saya persilakan untuk dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。 Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar ke mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. 到了加百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人，众人很稀奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像文士。 Kita buka lagi saudara dari Injil Matius pasal 7. 我们再看马太福音第7章 ayat 28 sampai dengan 29. 28、29节。 Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. 耶稣讲完了这些话，众人都吸取他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人。 Bapak Ibu dan juga saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita mengenal siapa ahli Taurat itu. 我们知道谁是文士， Dan kita kalau lihat tema kali ini, apa yang kita baca dalam perikop yang baru kita baca, kita boleh bertanya mungkin, mengapa orang-orang pada waktu itu membandingkan antara Yesus dengan ahli Taurat. 我们看今天的经文，我们就知道为什么那个时代他们把耶稣跟文士相比。 Dan kalau kita lihat mereka membandingkan Yesus begitu luar biasa dalam pengajarannya berkuasa, tapi kalau mereka bandingkan dengan ahli Taurat sama sekali tidak ada kuasa. 文士跟耶稣，我们觉得耶稣的话蛮有权柄，但是文士所讲的没有权利。 Saudara, apa sih artinya mengajar dengan penuh kuasa, saudara? 什么叫做神的话有权柄？
Markus maupun Matius memang tidak menjelaskan apa itu mengajar dengan penuh kuasa. 马太、马可没有告诉我们为什么教训有权柄。 Namun kita bisa menemukan sebuah pembenaran di mana beda Yesus mengajar dengan ahli Taurat memang sangat beda sekali. 但是在那里，我们能够知道主耶稣教训跟文士教训完全不同。 Bagi orang Israel pada waktu itu, ahli Taurat adalah orang yang mengerti firman Tuhan, mengerti Taurat dengan benar. 以色列人那个时候觉得文士是每一件事情律法都明白， Mereka pandai secara intelektual, 他们是一个有教育的人， tetapi pengajaran mereka tidak ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, saudara. 但是他们所受的教育跟他们的生活完全不同。 Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan dan apa yang diajarkan selaras dengan perbuatannya, dengan kelakuannya 但 dan 是如果 hidupnya. 主耶稣教训人，主耶稣说什么，跟他的生活完全一样。 Jadi kalau di sini kita bisa simpulkan, saudara, mengajar dan kuasa itu menyatakan firman yang sesuai dengan tindakan dalam hidup sehari-hari. 所以在这里告诉我们一个教训，应该我们所说的跟我们的生活应该要相等。 Sekarang kita melihat, saudara, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus dan juga kehidupan ahli Taurat sehingga orang bisa menilai Yesus mengajar dengan penuh kuasa. 所以我们知道，我们知道怎么样主耶稣所说的一切，跟主耶稣每一天的生活都是相比例。 Apa yang membuat Tuhan Yesus bisa mengajar dengan penuh kuasa sedangkan ahli Taurat tidak? 什么事情能使主耶稣的教训有权柄呢？ Yang pertama, saudara, 第一， kita lihat Yesus, dia berdoa dan juga mengaplikasikan firman Tuhan dengan disiplin. 我们知道主耶稣不但祷告，但是他的生活都能够实行神要他所做的一切。 Artinya, Yesus berdoa dengan disiplin, dia juga mengaplikasikan firman Tuhan juga dengan disiplin. 意思就是说，主耶稣他讲话的时候蛮有规律，他的生活也有规律。 Kita lihat, saudara, kehidupan Tuhan Yesus selama dia melayani di masyarakat pada waktu itu 3,5 tahun. 我们看主耶稣3年半侍奉的工作上， Hidupnya dipenuhi dengan segala macam kesibukan yang dia lakukan. 他的生活每一天都是忙忙碌碌， Bahkan makan pun dikatakan mereka tidak sempat untuk bisa menikmati makanan. 所以说主耶稣连饭都吃不下。 Tapi kalau lihat, saudara, akan kehidupan Tuhan Yesus, dia sama sekali nggak pernah lalai itu berdoa kepada Tuhan. 但是我们看主耶稣3年半，他没有不祷告过。 Makan dia bisa nggak sempat, tapi itu doa, dia senantiasa menyempatkan diri untuk berdoa kepada Bapa. 祷告他没有连饭都没有时间吃，但是祷告主耶稣常常有规律的祷告。 Kita bisa melihat akan beberapa ayat yang mendukungnya, saudara. 我们看在这里有几处的经文 Kita bisa 来 lihat 述说主耶稣祷 Yang 告， pertama, Markus 1:35. 就是在马可福音第1章35节， Dikatakan, saudara, bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 这了早晨天微亮的时候，耶稣起来到旷野去，在那里祷告。 Dikatakan pagi-pagi benar, artinya hari masih gelap, dia bangun, apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Bapa. 意思就是说，主耶稣一早起来，天还是黑，他已经祷告。 Kemudian kalau kita baca Lukas pasal 6:12, 如果我们再看路加第6章第12节， dikatakan pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malamannya berdoa kepada Allah. 那是耶稣出去上山祷告，整夜祷告。意思说，主耶稣不停的祷告。 Nah, Lukas 6:12 menceritakan waktu Yesus akan memilih murid-murid yang pertama, dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah semalam-malaman. 在那个时候，主耶稣要选他的门徒，他也是上山祷告，整夜的祷告。 Dan kalau kita lihat fokus doa Tuhan Yesus adalah senantiasa dia berdoa untuk orang lain, saudara. 所以在这里我们看到，主耶稣常常祷告，是为别人祷告。 Yohanes 17 menceritakan bagaimana Yesus berdoa untuk kesatuan orang percaya pada waktu itu dan juga zaman sekarang. 然后在受约翰福音，主耶稣也是为别人祷告。 Untuk makan, Yesus tidak sempat, tapi untuk berdoa, dia senantiasa menyempatkan diri. 主耶稣连饭没有时间吃，但是祷告他不停的祷告。 Maka tidak heran, saudara, kalau waktu dia mengajar, ajarnya penuh dengan kuasa dari Roh Kudus. 所以当他教训人的时候，
他的教训满有圣灵的能力。 Saudara, mungkin saya sedikit sharing pribadi, saya merasakan ketika saya akan menyampaikan firman Tuhan atau melayani Tuhan, tanpa doa, saya merasa apa yang saya lakukan itu nggak bisa baik di hadapan Allah. 我有一个见证，在我的私人生活，如果我一被讲章的时候，我常常先祷告，没有祷告，我的讲章没有能力。 Saya rasa bahwa apa yang saya khotbahkan itu nggak ada kuasa sama sekali. 我觉得我所讲的一切完全没有能力。 Tapi kalau saya mau berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, saya merasakan sesuatu yang berbeda. 但是当我们真正在神面前祷告的时候，我有一个不同的力量。 Nah, sekarang kita kembali pada ahli Taurat. 现在我们再回到文士， Apakah hidup mereka nggak berdoa? 是不是这些文士他们没有祷告？ Mereka berdoa, saudara. 他们常常祷告， Bahkan mereka berdoa dengan sangat disiplin sekali. 他们祷告的时候非常有规律。 Cuma sayang, waktu mereka berdoa, fokus mereka adalah untuk membanggakan dirinya sendiri. 可是他们的祷告只有为自己祷告， Dia nggak berdoa untuk orang lain bagaimana, dia nggak berdoa untuk pekerjaan Tuhan bagaimana, tapi dia senantiasa berdoa untuk dirinya sendiri supaya dipuji orang, dikagumi orang, dan dihormati orang. 他没有为别人祷告，常常为自己祷告，自夸的祷告，让人羡慕他们。 Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat 5, Yesus berikan nasihat kepada orang-orang pada waktu itu. 所以在马太福音，主耶稣就全面那个时代的人。 Apabila kamu berdoa, 如果你们祷告， janganlah berdoa seperti orang munafik. 不要好像一个假冒伪善的人。 Siapa itu orang munafik, saudara? 什么是假冒伪善的人？ Yaitu ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan juga imam 那 besar. 就是文士、法利赛人，还有大祭司。 Yesus pernah menegur mereka, engkau adalah munafik dalam kehidupanmu. 主耶稣也曾经指责他们的生活是一个假冒伪善的生活。 Apa yang mereka lakukan waktu mereka berdoa? 他们祷告的时候，他们做什么事情？ Mereka berdoa di sudut-sudut jalan atau di tempat-tempat ibadah, mereka berdiri kemudian mereka berdoa dengan keras. 他们祷告在十字路口，他们大声的祷告说： Tujuannya apa? 为了什么目的？ Supaya mereka dilihat oleh orang. 让别人能够看到他们， Orang boleh memuji dia, orang boleh mengagumi dia, dan orang menghormati dia. 别人能够称赞他，别人能够尊敬他， Karena dia adalah orang saleh yang taat beribadah, yang senantiasa berdoa kepada 因 Tuhan. 为他是常常祷告，他是一个圣洁的人。 Sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus. 一起同样的祷告， Dan motivasi mereka berbeda waktu berdoa. 但是他们的目的祷告不同。 Itu sebabnya bagaimana mungkin ketika mereka berdoa seperti itu, apa yang mereka ajarkan bisa penuh kuasa? Enggak mungkin, saudara. 所以，如果他们祷告好像能够自夸自己、称赞自己，完全没有能力。 Bagi kita para hamba Tuhan juga guru-guru sekolah minggu maupun para aktivis lainnya, waktu kita akan mengajar, jangan lupa untuk berdoa kepada 我 Tuhan. 们每一个传道人，我们一个圣的仆人、主日学老师，要供教训的时候，要先祷告。 Dan ingat, waktu kita berdoa jangan pernah kita berdoa untuk membanggakan diri kita supaya kita dipuji orang. Jangan, saudara. 你们祷告不要称赞自己， Tuhan sangat tidak berkenan dengan kehidupan seperti itu. 这完全不合乎神的旨意。 Kemudian kita lihat yang berikutnya, yaitu bagaimana Yesus mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan dia. 接下去，我们看主耶稣怎么样实行他的生活，按照他的教训。 Kita ambil contoh waktu Yesus datang ke bait Allah, 我们看当主耶稣来到圣殿的时候， di mana pada waktu itu dia melihat bahwa bait Allah digunakan untuk jual beli kurban persembahan. 那个时候他看到教会里面或者圣堂里面很多人在那里做生意买卖， Dan juga tukar-menukar uang pada waktu itu. 还有一些还一些钱， Yesus begitu marah, dalam kemarahannya dia berkata, 所以主耶稣生气的对他们说： bukankah ada tertulis bahwa rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa? 在圣经上有写了，我的殿是要为大家在这里来敬拜主的殿。 Kita perhatikan dua hal di sini, saudara. 在这里我们注意两件事情。 Yang pertama, rumahku disebut sebagai rumah doa. 第一，我的殿是一个祷告的殿； Yang kedua yaitu rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. 第二，我的殿是为各种民族来的。 Nah, itu yang merupakan
yang dipegang oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan ajaran firman Tuhan dengan disiplin sekali. 这主耶稣说，他的教训就是要实行他的每日的生活里面。 Dia tahu bahwa rumah Bapa, rumah Allah, bait Allah itu ada sebagai rumah doa dan juga doa bagi segala bangsa. 他知道上神的殿是为每一个种族，神的殿是一个祷告的地方。 Tapi beda dengan orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat, saudara. 跟那些文士与法利赛人完全不同。 Mereka mengerti firman Tuhan, ngerti, saudara. 他们能够明白， Bahkan mereka bisa hafal dan mereka bisa ngelontok dengan firman Tuhan. 他们能够明白，他们能够以神灵交通。 Tapi aplikasinya nggak ada sama sekali. 但是他们没有实行在每日的生活里面。 Rumah doa, rumah bait Allah yang seharusnya sebagai rumah doa mereka gunakan untuk sebagai pasar untuk jual beli untuk mendapat keuntungan. 圣殿还有祷告的地方，他们拿来做生意。 Apakah mereka nggak tahu kalau bait Allah sebagai rumah doa? 是不是人不知道神的殿是一个祷告的地方？ Jelas tahu karena Yesaya 56 ayat 7 menjelaskan hal itu, saudara. 每个人都知道，因为在以赛亚56章7节都告诉我们。 Yang kedua, mereka juga menjadikan rumah itu bukan rumah doa bagi segala bangsa. 他们没有把神的殿作为每一个宗族的殿。 Waktu Allah hadir di bait Allah, Allah ingin supaya segala bangsa juga bisa menikmati kehadiran Allah di bait Allah. 主耶稣在圣殿的时候，他也希望每一个人都能够来到神的殿。 Karena orang Israel pada waktu kurang suka dengan orang non-Israel. 因为以色列人还有上帝也是爱不是以色列人的。 Saudara, di bait Allah pada waktu ada suatu tempat di mana digunakan sebagai tempat untuk orang-orang yang bukan orang Yahudi. 因为在神的殿里面也有一个地方是为着那些不是犹太人的地方， Jadi mereka dipisahkan begitu, saudara. 他们已经被隔离了。 Dan celakanya yang digunakan sebagai pasar itu adalah tempat di mana orang-orang non-Yahudi seharusnya datang untuk beribadah. 还有在那里，他们做了好像一个超市的地方。 Dengan demikian waktu orang-orang non-Yahudi waktu mereka datang untuk beribadah, mereka nggak ada tempat lagi karena dibuat sebagai pasar. Bagaimana mungkin mereka bisa beribadah, saudara? 人不能够来到那边敬拜主，因为他们已经把这个神的殿作为一个巴舍。 Itu sebabnya kemudian Yesus menegur mereka dengan begitu keras. 所以在那个时候，神就指责他们。 Mereka sama sekali tidak menghargai akan orang non-Yahudi yang mau datang untuk menyembah kepada Tuhan. 他们完全没有尊敬来敬拜主的人。 Kita lihat orang ahli Taurat, saudara, mereka mengerti firman Tuhan, tapi mereka tidak bisa mengaplikasikannya. 他们都是文士，明白神的话，但是不能实行在每一天的生活里面。 Dan itu yang dilihat oleh masyarakat Israel pada waktu itu. 在那个时候，以赛亚的教会看见那样的事情， Itu sebabnya kemudian mereka bisa menilai orang Yahudi, ahli Taurat itu mengajar tanpa kuasa sama 所以 sekali. 那个时候，以赛亚的教会就能够明白为什么文士所说的没有权利。 Otak mereka pintar, mereka mengajar bisa dengan baik juga, 他们有聪明的脑子， tapi aplikasinya nggak ada sama sekali. 但是他们没有实行在每一天的生活里面。 Dari sini mereka bisa simpulkan mereka mengajar tanpa kuasa Allah. 这就是看到文士所说的一切没有圣灵的能力， Karena mereka cuma bisa mengajar, tapi mereka tidak bisa mengaplikasikannya. 因为他们只能够教导，他们不能实行在他们的生活里面。 Saudara, suatu ketika ada sebuah kelompok KTB, 有一个时候，有一件事情， yaitu seperti cell group seperti itu, ada beberapa pemuda yang berdiskusi bersama tentang firman Tuhan. 在那个时候，很多的年轻人讨论关于神的话， Nah, waktu itu mereka belajar tentang sebuah tema tentang Alkitab. 他们讨论一个关于圣经的题目。 Kemudian waktu mereka belajar Alkitab, ada pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Alkitab apa yang membuat mereka suka untuk membacanya? 所以他们就提问圣经里面，他们说爱读的是哪一本书？ Ya, jadi Alkitab itu kan ada dengan berbagai macam terjemahan. Maka mereka bertanya, dari terjemahan itu yang mana yang paling 那 kalian 么在 suka untuk 圣 bacanya? 经有很多是翻译出来的，他们说哪一个版翻译的最好？ Ada yang mengatakan, oh aku suka dengan Alkitab bahasa Inggris terjemahan NIV karena itu lebih mudah untuk dimengerti. 有的人说我很想读英文的，因为英文的比较清楚。 Ada juga mengatakan, oh enggak, kalau saya lebih suka yang King James karena itu lebih mendekati bahasa aslinya, bahasa Yunani.
还有他们觉得有的是好像有这个希伯来文的，他们更喜欢。 Kemudian ada juga dari mereka mengatakan, oh kalau enggak saya sih enggak, saya lebih suka Indonesia terjemahan lama. Karena itu lebih mendekati juga dari bahasa aslinya. 但是有的人他们很喜欢这个印尼文版的，但是旧时代的。 Kemudian Jacob mengatakan, oh kalau saya enggak, saya lebih suka Indonesia sehari-hari, lebih enak dibaca, lebih dimengerti, mudah dimengerti. 有的人说我爱印尼文版的是现代的出版的。 Kemudian yang satu orang yang belum ngomong itu adalah ketua kelompok, saudara. 还有能够这个讨论的主席还没有说。 Kemudian mereka tanya, kalau kamu Alkitab apa yang kamu sukai? 就问他说：“你爱的是哪一版的圣经？” Dia menjawab, bagi saya Alkitab semua sama, tapi yang paling utama dalam kehidupan saya Alkitab itu adalah mama saya. 所以在这个每一个圣经都是一样，但是最好的圣经就是我的妈妈。 Waktu saya melihat mama saya bisa melihat apa itu ajaran Tuhan Yesus. 当我看见我的妈妈的时候，我们就知道主耶稣教训是什么的，怎么样的教训。 Ada kasih, ada pengampunan, ada penguasaan diri dan sebagainya. 里面有爱，有赦免，有其他的好处。 Waktu mama saya sedang menghadapi kesulitan, dia senantiasa bisa datang minta pertolongan kepada Tuhan. 当我的妈妈面临困难的时候，她来到主面前祷告。 Jadi apa yang diajarkan Alkitab, dia berupaya untuk bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. 圣经所教训的，她想办法实行出来。 Waktu saya melihat mama saya bisa melihat itulah Alkitab yang sebenarnya. 当我看见我的妈妈，我就知道这是真正的圣经。 Bapak Ibu dan juga saudara, 亲爱的主内弟兄姊妹们， bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini? 这个我们的生活如何？ Sampai sejauh mana kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita? 我们如何能够把我们的生活按照主的话实行在每天的日子里面？ Bagaimana orang-orang lain melihat kita? Apa kita itu sama dengan Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus? 如果人 Hidup 家 kita. 看见我们，是不是我们的生活就好像圣经的所有我们的一切的命令？ Perkataan kita, perbuatan kita, apakah sama dengan firman 我们 Tuhan? 的言语行为是不是合乎圣经的话？ Kalau tidak sama, saudara, waktunya kita bertobat di hadapan 如 Tuhan. 果不同的时候，我们就开始应该要认罪悔改。 Waktu saya merenungkan tema ini, saya juga ada suatu pelajaran juga bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bukan cuma hanya berkhotbah, tapi saya juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan saya. 当我思想的时候，我是上帝的仆人，我不但能够讲到我的在每天的日子当中，也要实行上帝的话。 Pesan saya kepada guru-guru sekolah minggu dan juga semua orang Kristen semua, aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. 所以我劝每一个主日学老师，劝每一个基督徒，你们的生活应该要按照圣经的话， Supaya waktu kita mengajar firman Tuhan ada kuasa dalam ajaran kita. 让我们讲道的时候，我们有力量。 Yang kedua, saudara, 第二， mengapa Yesus mengajar dengan kuasa, penuh kuasa? 为什么主耶稣讲话蛮有能力？ Karena apa yang diajarkan diwujud nyatakan dalam perbuatannya, saudara. 因为他所说的一切，他能够在每天的生活里面实现出来。 Dalam dirinya ada integritas. 在他的心里有一个能力。 Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan itu diwujud nyatakan ketika melihat orang banyak datang mencari Dia. 主耶稣教导爱，我们就知道当主耶稣每日的生活里面。 Kalau kita baca Matius 22, saudara, 如果我们看马太福音ayat 22章， 39. Yesus mengajarkan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu hukum pertama, ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 其实也相反，就是要爱人如己。 Itu ajaran Tuhan Yesus. 这是主耶稣教导我们。 Dan bagaimana Yesus mengaplikasikan dalam kehidupannya, saudara? 主耶稣怎么样在他的每一天的生活当中能够表现出来？ Kita baca Markus 6 ayat 34. 我们在读这个马可福音第6章34节。 Dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. 耶稣出来之后，许多的人就怜悯他们，因为他们如同羊，没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。 Kalau kita lihat latar belakang kisah ini, saudara,
如果我们再看这个故事的背景， Sebetulnya Yesus cukup capek karena melayani banyak orang pada waktu itu. 其实主耶稣非常疲倦，因为他要侍奉很多人， Bahkan makan pun tidak sempat. 以至于没有时间来吃饭。 Dia pergi ke Tiberias dengan tujuan untuk istirahat. 他要去一个地方，就是他要传福音。 Tapi ketika orang banyak datang mengikuti dia, 但是当很多的人跟随他的时候， dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. 在那里就说他的心受到感动， Karena mereka sama seperti domba yang tidak ada gembala. 因为他们是没有牧人的羊。 Saudara, domba itu binatang bodoh. 羊是一个非常愚蠢的动物。 Tanpa tuntunan gembala, dia itu tidak bisa mencari makan sendiri, nggak bisa mencari minum sendiri, saudara. 如果没有牧人，他不能自己找东西吃。 Jadi bisa dibayangkan kalau domba tanpa gembala, dia itu bisa tersesat kemana-mana. 所以一个羊没有牧人，他能够走迷了路。 Itu sama seperti kita orang berdosa, saudara. 这就是好像一个这个罪人。 Tanpa gembala yang menuntun kita, hidup kita akan hancur, jatuh dalam kebinasaan. 如果他没有一个牧人来带领，他能够走迷了路。 Nah, waktu Yesus melihat hal itu, timbul belas kasihan dalam hatinya. 因为在那个时候，主耶稣就可怜他们。 Kemudian Yesus mulai melayani mereka, memberitakan firman Tuhan kepada mereka, mengajar mereka, dan juga menyembuhkan orang-orang sakit pada waktu itu. 所以那个时候，主耶稣就医病，主耶稣帮助那些人。 Nah, sekarang bagaimana orang Farisi, saudara, orang ahli Taurat? 现在我们再看法利赛人， Mereka sama sekali nggak pernah peduli pada orang lain. 他们完全没有注意到这些人， Bahkan dikatakan mereka seringkali bisa memeras orang lain untuk kepentingan dia pribadi. 他们常常为了自己的利益，他们迫害别人。 Para janda orang tua mereka nggak pernah diperhatikan oleh mereka. 他们没有注意到那些孤儿寡妇。 Ketika orang tua mereka sakit pun mereka nggak ada belas kasihan sama sekali. 当他们那些老人家生病的时候，他们没有注意。 Tidak membantu mereka dalam keuangan, mereka mengatakan uang saya sudah dipersembahkan kepada tahu. 如果有帮助钱，他们说钱已经奉献给神。 Nah, ketika mereka hidup seperti itu, bagaimanakah waktu mereka mengajarkan bisa penuh kuasa, saudara? Nggak akan mungkin terjadi. 如果他们如此教导的话，如何他们能够把主的话实行在生活里面？ Mereka mengajarkan kasih, tapi hidup mereka nggak ada kasih sama sekali. 他们教导爱，但是他们的生活没有爱。 Dan itu yang dilihat oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. 这就是那个时代的教会看到的事情。 Yang berikutnya, Yesus mengajarkan pengampunan. Kemudian juga diwujud nyatakan waktu dia di atas kayu salib. 接下去，主耶稣也是教导关于赦免的事情。 Kita lihat saudara, Matius 5:44. 我们再看马太福音第5章第44节， Yesus berkata, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 就是主耶稣说：“你要爱你们的仇敌。” Kemudian itu diwujud nyatakan ketika dia dipaku di atas kayu salib, saudara. 这就是主耶稣所说的，当他被钉在十字架上。 Doa pertama waktu dia tergantung di atas kayu salib, waktu dia melihat orang-orang yang menyiksa dia. 主耶稣的祷告，第一看见那些迫害他们的人， Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 所以就告诉他们父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。 Bagaimana dengan ahli Taurat, saudara? 如果文士怎么样呢？ Mereka sudah nggak mengasihi orang lain, mereka pun tidak bisa mengampuni orang lain juga. 他们没有这个可怜别人的心， Bahkan orang yang tidak pernah menyalih dia pun dia bisa hukum dengan luar biasa. 跟他没有关系的人，他也能够刑罚他们。 Contohnya Tuhan Yesus, saudara. 这个主耶稣是一个例子， Yesus nggak pernah menyakiti mereka. 主耶稣没有伤害他 Tapi 们， dengan tega mereka menyiksa Yesus kemudian menyalibkan di atas kayu salib. 但是他们忍心，他们迫害主耶稣，直到上十字架。 Ketika mereka tidak bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, 当他们不能帮助别人的时候， bagaimana ajaran mereka bisa mempunyai kuasa, saudara? 如何他们所说的他们的教训能够有权柄？ Tidak mungkin terjadi. 这不可能的事情。 Dan itu yang dilihat oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. 这就是那个时候犹太人所看的事情。 Maka mereka bisa menilai Yesus lebih berkuasa waktu mengajar daripada orang ahli Taurat.
所以那个时候，我们就能够知道，主耶稣他所说的一切，比文士更有权柄。Saudara mungkin pernah mendengar kisah tentang Mahatma Gandhi. 弟兄姊妹们曾经听一个故事， Diceritakan dia seringkali waktu dia khotbah dalam agamanya dia, waktu dia ceramah, seringkali dia mengutip akan perkataan Tuhan Yesus, khususnya yang dalam Matius 5 berbahagia. 他讲的时候，他就按照圣经里面主耶稣所说的。 Kemudian ada seorang missionary yang tanya pada dia. 所以有一个宣教士就问他， Saya mendengar seringkali kamu mengatakan mengutip perkataan Tuhan Yesus dalam Alkitab. 我常常听到主耶稣的话在你的宗教里面， Tetapi mengapa kamu nggak bisa menjadi orang Kristen percaya 但 pada 是为什么你不能成为一个基督徒？ Dia menjawab, 他说 saya kagum dengan Tuhan Yesus, saya juga kagum dengan ajarannya. 我很羡慕耶稣，我很羡慕主的话， Tapi saya kecewa dengan orang-orang Kristen. 但是我很失望对基督徒。 Suatu ketika, saudara, waktu dia datang ke bait Allah, ke gereja, 有一次他来到教会， dia pernah ditolak karena dia bukan orang kulit putih. 教会的人拒绝他， Itu membuat dia begitu kecewa dan kemudian memutuskan tidak akan pernah menjadi orang Kristen. 所以他就决定不要做基督徒。 Dia mengatakan kalau semua orang Kristen bisa melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, 如果每一个基督徒都能够实行主耶稣的话， saya percaya 我要相信， negara India sudah menjadi orang Kristen semuanya. 那个时候印度人就成为基督徒。 Saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， betapa pentingnya kita bukan cuma bisa mengajar, tapi kita juga harus bisa mengaplikasi, mewujud nyatakan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. 最要紧，我们不但能够讲道，我们能够把我们的所说的一切实行在我们的每天生活里面， Ada kasih, ada pengampunan, 有爱，有赦免， juga ada pengorbanan dalam kehidupan kita. 在我们的生活有牺牲。 Yang ketiga, saudara, 第三， mengapa ajaran Tuhan Yesus itu bisa penuh kuasa? 为什么主耶稣的话有权柄？ Karena Yesus mengajarkan, apa yang diajarkan Yesus itu menyadarkan manusia bahwa dirinya adalah orang berdosa. 因为主耶稣的教训让每一个人知道自己是个罪人。 Saya mengambil contoh beberapa tokoh Alkitab, saudara. 我要看几个圣经的人物。 Yang pertama Sakius. 第一就是撒该乌斯。 Saya percaya, saudara, Sakius itu sebelum dia mengenal Tuhan, dia sudah banyak mendengar ajaran orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat. 撒该乌斯当他还没有认识主的时候，他已经知道关于主耶稣的事情。 Dia mengerti apa itu mengenai kitab Taurat dan sebagainya. 他知道什么叫做律法。 Tapi pertanyaan kita, mengapa ketika dia mendengar apa yang diajarkan ahli Taurat, sama sekali nggak ada pertobatan dalam hidup dia? 当他听了那些这个文士与这个法利赛人，但是他们没有悔改。 Dia masih bekerja sebagai pemungut cukai, 他是一个税吏， masih memeras orang-orang lain. 还有他要迫害别人。 Karena mengapa bisa seperti itu? 为什么能够这样？ Tapi mengapa begitu dia mendengar ajaran Tuhan Yesus, 但是当他听到主耶稣的时候， dia langsung bertobat, saudara. 他这届就能够悔改。 Dan dia berjanji di hadapan Tuhan untuk mengembalikan 4 kali lipat dengan apa yang dia pernah peras dari orang lain. 所以他那个时候把一切的他所迫害的钱还给别人。 Di sini kita melihat, saudara, ajaran ahli Taurat yang selama ini dia dengar nggak ada kuasa sama sekali karena kehidupan mereka nggak teraplikasi dari apa yang diajarkan. 所以文士他们的教训撒该完全不能听进去，因为他们在生活里面没有好的见证。 Ahli Taurat yang mengajarkan kasih kepada orang lain tapi semakin membenci Sakius sebagai pemungut cukai. 所以那些文士对撒该是一个带着一个憎恨的心， Tapi Yesus beda. 但是主耶稣不是这样。 Waktu dia bertemu dengan Sakius, dia memeluk Sakius, dia mengajar firman Tuhan, kemudian juga mau tinggal di rumah Sakius, orang berdosa itu. 当主耶稣看见撒该的时候，不但要给他讲道给他，还要住在他的家。 Gak pernah terbayangkan dalam pikiran Sakius apalagi bermimpi bahwa seorang tokoh agama seperti Yesus mau datang ke rumah dia, menginap di rumah dia. 撒该也没有想象得到一个大人物要住在他的家， Itu membuat hatinya begitu tergetar,
dia terharu ketika menyaksikan Yesus mau datang ke rumahnya. 所以他的心就觉得非常感动。 Dia merasakan kasih Tuhan, kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan. 因为看见主的爱，那么他就悔改。 Yang kedua, perempuan berzina, saudara. 有一个淫妇， Kita lihat bagaimanakah sikap orang ahli Taurat pada waktu itu ketika melihat orang berzina. 那个文士看见一个淫妇，一个犯奸淫的妇人， Bukannya membuat mereka yang supaya bertobat, menyadarkan perempuan supaya bertobat, malah ditangkap, basah, diseret untuk diadili. 他们不但没有帮助这个犯奸淫的妇人，且带到众人面前审判他。 Dihadapkan Tuhan Yesus dengan tujuan supaya menjatuhkan juga Tuhan Yesus bagaimana sikap dia. Waktu Yesus waktu melihat orang berdosa seperti 带 ini. 到主耶稣面前，他们要看主耶稣怎么样对待一个犯奸淫的妇人。 Dan kita lihat kisahnya sebagaimana, saudara. 那么最后怎么样呢？ Yesus tidak berkata apa-apa. 耶稣没有说什么话， Dia cuma menunduk berlutut menulis sesuatu. 只有一件事情。 Kemudian dia berdiri dan berkata, 他们站起来，他就站起来说 siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan pertama kali melempari orang wanita ini dengan：“ batu. 主耶稣站起来说，对他们说，众人，你们谁没有犯过罪？拿一个石头丢给这个犯奸淫的仆人。” Satu persatu mereka meninggalkan akan Yesus dan juga perempuan 一个一 tersebut. 个离开主耶稣，离开这个淫妇。 Kemudian dikatakan Yesus bangkit berdiri, kemudian berkata kepada perempuan itu, 那么主耶稣站起来，就对这个妇人说 perempuan di manakah orang-orang itu?：“ 他说，那些定你罪的人在哪里？ Tidak ada seorang pun yang menghukum kamu. 没有一个人等着。” Wanita mengatakan tidak ada Tuhan. 所以他们就离开了。 Yesus mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. 耶稣说：“我也不定你的罪。” Perbedaannya, saudara, kalau orang Farisi, orang ahli Taurat itu akan menghukum wanita ini. 每个文士、法利赛人要定这个妇人的罪。 Yesus sebagai tokoh agama, sama-sama tokoh agama, sama-sama pengajar, saudara. 耶稣也是宗教人物，也是一个教训人的。 Dia mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. 耶稣却说：“我也不定你的罪。” Bisa dibayangkan bagaimana perasaan wanita pada waktu itu. 你知道那个时候妇人心里所想的， Ketika dia ketakutan menghadapi orang ahli Taurat akan dihukum rajam, saudara. 当他知道他要受到刑罚的时候， Dan saya percaya dia juga ketakutan melihat Tuhan Yesus karena dia tahu ini juga tokoh agama. 我相信这个妇人也害怕见了耶稣，因为耶稣也是宗教人物。 Yesus mengatakan, aku tidak akan menghukum engkau. 耶稣说：“我不定你的罪， Sekarang pergilah. 现在你可以回去， Jangan berbuat dosa lagi. 不要再犯罪。” Artinya perempuan betul-betul bertobat di hadapan Tuhan. 意思就是说，要真正在神面前悔改。 Dan menurut kisah, kemudian dia menjadi pengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia ikut untuk melayani Tuhan Yesus. 最后他就去主耶稣去什么地方，他就跟耶稣去了。 Kita lihat, saudara, mengapa ajaran Yesus penuh kuasa. 我们看为什么主耶稣所说的蛮有能力， Karena Yesus bisa melakukan apa yang diajarkannya. 因为主耶稣能够实行在每日的生活里面， Sehingga orang-orang yang mendengarkannya pun bisa bertobat, menyadari akan keberdosaan 让 dia. 每一个人都能够悔改， Dan percaya pada Tuhan untuk 并 diselamatkan. 且相信主。 Itu yang dilihat oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. 这就是犹太人看见的一件事情。 Itu sebabnya mereka bisa menilai ajaran Yesus lebih baik, lebih berkuasa daripada ahli Taurat. 所以他们知道主耶稣所说的话蛮有能力，比那些法利赛人与文士。 Bapak Ibu dan juga saudara kasih Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, 一个成为一个基督徒， kita bisa mengutip firman Tuhan 我们能够拿圣经的话， untuk menegur, untuk menguatkan, untuk menghibur orang-orang yang sedang 圣 menghadapi 经的话拿 kesulitan. 来责备别人，拿来安慰别人。 Tapi semua itu akan kehilangan kuasanya, saudara. 但是每一件你所说的话有没有能力？ Jika kita tidak melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita katakan kepada mereka. 如果你自己不能实行主耶稣的话在你的生活里面， Itu sebabnya, saudara. 所以弟兄姊妹们， Hidupilah firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita hafalkan, yang kita tekuni selama ini. 我们听了之后的话，
我们要实行在每日的生活里面。 Sehingga bukan cuma kita yang bisa menemukan Allah dan juga bisa mengerti siapa juru selamat. 所以不但我们能够明白谁是上帝， Tapi setiap orang yang mendengar akan apa yang kita katakan, waktu setiap orang yang melihat perbuatan kita, mereka pun bisa mengerti siapa juru selamat pribadi. 但是每一个人看见我们的生活，就知道主耶稣基督是谁， Dan siapa Tuhan kita. 我们的上帝是谁。 Sehingga waktu kita mengajar mereka, waktu kita menginjili mereka, ada kuasa dalam hati kita. 所以当我们传福音的时候，有一个能力在我们的心里。 Mari kita berdoa, saudara. 我们祷告， Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. 主耶稣，谢谢你的话， Kembali Engkau memberi peringatan kepada kami, Tuhan. 求主帮助，提醒主的话在我们心中， Bagaimana seharusnya kami bertindak selaku anak-anak Tuhan, selaku murid-murid Kristus. 让我们知道我们的每日的生活成为一个基督徒。 Ajar kami Tuhan supaya kami bukan hanya pandai mengajar, 教导我们，不但我们明白主的话， pandai berbicara tentang Alkitab, 我们知道关于圣经的事情， pandai menginjili orang lain. 我们能够传福音给别人。 Tapi tolong kami Tuhan, tolong. 但是求主帮助我们， Agar kami bisa mengaplikasikan, mewujud nyatakan akan apa kami ajarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. 让我们能够实行在主的话，实行在我们的每日生活里面。 Sehingga dengan demikian, 一直因着如此， maka apa yang kami ajarkan, apa yang kami beritakan mempunyai kuasa untuk menyadarkan mereka akan perlunya juru selamat dalam kehidupan mereka. 所以我们所说的一切蛮有能力，让人家知道主耶稣是我们的救赎主。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。